Soalan nombor 8. Rajah 7 menunjukkan imej gelombang air bergerak dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Ini kawasan air dalam dan kawasan air cetek. Soalan A, dalam rajah 7, lukis corak gelombang di kawasan A dan kawasan B. Sebelum anda melukis corak ini, cikgu nak bawa anda kepada arah perambatan. Cikgu nak kaitkan dengan arah perambatan. Dan untuk menentukan arah perambatan, anda mesti tahu permukaan. Kita akan rujuk permukaan. Sebagai contoh, untuk perambatan yang pertama dari air dalam, dia akan melanggar satu permukaan. Ini permukaannya. Garisan, ini adalah permukaannya. Dan apabila merambat pada permukaan 90 darjah, pembiasannya pun akan keluar terbias 90 darjah. Maka kita akan lukis dia lurus nanti. Anda ambil pembaris, lukis dengan lurus 90 darjah. Itu yang pertama. Tapi sekarang, dari kawasan air cetek, dia akan merambat ke kawasan air dalam dan permukaannya sudah berlainan. Berlainan maksudnya dia tak sama, dia bukan 90 darjah. Masih guna permukaan, kita rujuk juga permukaan. Kita kena tambah sedikit, iaitu kita perlu lukis garis normal. Keluarkan pembaris anda, ambil pembaris. Garis normal pada mana? Garis normal pada permukaan tadi. Permukaan yang baru adalah yang dekat yang cikgu tunjuk sekarang ni. Cikgu ambilkan pembaris. Macam mana nak jadikan dia 90 darjah ataupun garis normal? Boleh samakan garis pada pembaris dengan garis pada permukaan ini. Anda samakan. Dia akan jadi 90 darjah. Cikgu nak tunjuk anda garis normal dulu. Cikgu dah lukis garis normal. Ini garis normal kita pada permukaan yang kedua. Garis normal. Untuk kita lukis arah perambatan. Apabila dia melalui kawasan cetek ke kawasan dalam, cetek ke dalam, dia dibias menjauhi garis normal. Maka anda akan lukis arah pembiasan ini, dia tak boleh dekat, menjauhi. Jauh daripada garis normal yang hijau tu tadi. Mungkin anda ambil pembaris, anda lukis lebih jauh lah. Anda lukis dengan lebih kemas. Itu yang pertama cikgu bawa kepada anda, iaitu arah perambatan. Kita akan teruskan dengan panjang gelombang. Baik, sekarang kita akan beralih kepada panjang gelombang. Tadi cikgu terangkan tentang arah perambatan. Cikgu buat pada rajah asal ini. Anda kena lukis pada rajah asal, tapi cikgu sediakan rajah yang sudah lengkap ini. Supaya anda nampak yang warna pink ini adalah yang kita lukis pada awalnya, arah perambatan. Yang kedua yang murid kena lukis adalah anda kena lukis panjang gelombang itu. Dalam kawasan air dalam, panjang gelombang dia mesti lebih besar. Panjang gelombangnya lebih besar. Cuba anda tengok. Mana panjang gelombang? Cikgu tanda ni. Ni adalah lambda. Panjang dia sentiasa sama dan dia lebih besar berbanding di kawasan air cetek. Kita lihat air cetek, panjang gelombangnya tak nampak. Cikgu kena guna warna yang ni. Kita tengok kawasan air cetek. Ni air cetek. Bila kita bandingkan gelombang, panjang gelombang kawasan air dalam dengan air cetek ini, air dalam dia lebih besar panjang gelombang, lebih panjang. Yang ini dia lebih kecil. Apabila masuk balik ke dalam air dalam, anda kena lukis semula dia menjadi lebih besar. Dia akan, panjang gelombang dia akan lebih besar. Anda nampak ni panjang gelombangnya akan lebih besar. Dan panjang gelombang ini anda lukis 90 darjah daripada arah perambatan. Sebab itu cikgu mulakan dengan arah perambatan dahulu. Lukis arah perambatan. Anda sudah dapat arah perambatan, anda lukis panjang gelombang. Kawasan cetek, panjang gelombangnya adalah berkurang ataupun lebih kecil. Maka jaraknya anda kena lukis lebih dekat. Dan bila dia kembali ke air dalam,
anda kena lukis dia lebih besar. Dan 90 darjah daripada garis ini, arah pembiasan ini. Seterusnya kita akan pergi ke soalan B. Soalan B, dia beri laju gelombang air pada kawasan air cetek dan air dalam 4 dan 9. Panjang gelombang air di kawasan cetek ialah 2 meter. Hitung panjang gelombang di kawasan air dalam. Jadi kita akan guna rumus. Rumusnya adalah, ini cikgu tulis B. Ini tadi adalah A kita. V1 per lambda 1. V2 per lambda 2. Apa V1 kita? Contohnya air cetek ini. Semua yang bahagian cetek anda boleh letak di bahagian kiri. Yang dalam anda letak di sebelah kanan. V1 untuk cetek 4. Jadi yang 9 ini adalah V2 bahagian dalam. Kemudian dia bagi untuk cetek. Kalau kita guna 1 gelombang pertama untuk cetek, jadi yang 2 ini adalah lambda kita, lambda 1. Gantikan 4 per 2 sama dengan V2 tadi 9 kan. Gantikan 9 per, ini lambda yang kita nak cari ni, di mana lambda 2 adalah kawasan dalam. Anda boleh darab silang. Di mana yang ada pasangan, nombor yang ada pasangan 9 dan 2, kita darab 2 darab 9 dan kita bagi dengan 4. Kirakan dapat berapa? 4.5. Apa unitnya? Kalau macam rasa ragu-ragu nak tahu unitnya apa, anda lihat balik lambda 1 anda tadi, unitnya meter. Jadi anda guna pakai balik 4.5 meter. Jadi begitulah cara untuk anda lukis corak gelombang. Perhatikan dalam dan cetek. Ingat, dalam panjang gelombang dia lebih besar. Cetek panjang gelombang dia lebih kecil. Dan apabila dia merambat dari kawasan cetek pergi ke kawasan dalam, menjauhi garis normal.